Jadi hadirin sekalian, insya-Allah kita akan meneruskan perbahasan berkenaan dengan tanda dan peristiwa besar hari kiamat. Pertemuan terakhir kita pada kuliah subuh Sabtu yang kedua, saya memberikan mukaddimah pengenalan kepada bangsa Rom, kerana kita sedang berada pada tajuk atau berkait dengan peristiwa Malhamah Kubra ataupun peperangan besar, di mana dalam siri perjalanan akhir zaman ini, yakni peristiwa-peristiwa besar yang telah kita mulakan daripada peristiwa yang pertama secara turutan. Saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan masih mengingatinya, iaitu kemakmuran Baitul Maqdis. Itulah peristiwa besar yang pertama, kemakmuran Baitul Maqdis, yakni di tangan kaum muslimin. Kemenangan kaum muslimin di bumi Syam, di Baitul Maqdis, pembentukan sebuah kerajaan baharu umat Islam di bawah seorang pemimpin khalifah bagi umat pada waktu itu. Dan itulah juga merupakan titik jatuhnya kaum Yahudi daripada puncak kekuasaan, di mana mereka mula memasuki fasa kejatuhan dan kekalahan. Pada waktu tanda atau peristiwa besar itu, Yahudi berada di pihak yang kalah dalam peperangan, dan mereka meneruskan wilayah atau negara yang mereka miliki pada hari ini dengan sebuah perjanjian gencatan dan perjanjian damai dengan kerajaan kaum muslimin yang berada di pihak yang menang dalam peperangan. Sekaligus dengan perjanjian itu termeterailah atau terbentuklah sebuah kemakmuran dan kedamaian di bumi Syam. Sebab itu Nabi sifatkan Umranu Baitul Maqdis, yakni kemakmuran Baitul Maqdis. Ya, baik. Yang tu jelas tuan-tuan? Ada soalan? Belum lagi terjadi hingga ke hari ini, tetapi kita yakin soon or later dia pasti akan terjadi. Sama ada melalui peperangan kali ini atau peperangan yang lain, tidak ada siapa yang dapat menentukannya, apatah lagi tarikh dan waktunya. Termasuklah pihak kaum muslimin yang berjaya mengalahkan kekuatan Yahudi pada waktu itu. Adakah pihak yang sedang bertempur sekarang atau yang lain masih menjadi rahsia Allah Ta'ala. Cuma kita sangat berharap ini adalah merupakan titik kekalahan Yahudi, walaupun masih awal untuk kita bicarakan tentang soal itu. Tapi kita harapkan begitulah, mudah-mudahan, insya-Allah. Ya, baik. Tapi saya pun telah beritahu kepada tuan-tuan bahawa kekalahan Yahudi itu bukanlah bermakna mengakhiri sebuah negara yang haram yang telah mereka tubuhkan itu, tidak. Kerana kehancuran total kekuasaan kerajaan Yahudi hanya berlaku selepas turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Tu ya. Nah, tu yang kita dapatkan daripada hadis. Maknanya kekalahan mereka yang pertama ini akan membawa kepada sebuah perjanjian gencatan dan perjanjian damai. Boleh ke berlaku? Boleh ke nak berjanji dengan Yahudi ni? Boleh. Syaratnya mereka kena kalah. Kalau mereka berada di pihak yang menang, akan jadi seperti mana apa yang kita lihat pada hari ini. Ya, baik. Jadi hadirin sekalian, damailah bumi Syam. Yahudi still ada, Israel tu still ada. Pihak yang kalah dan terikat dengan sebuah perjanjian, tidak melakukan apa-apa kekacauan, kekejaman, kezaliman, pembunuhan kerana terikat dengan perjanjian. Dengan sebab itu makmur bumi Syam. Kekuasaan dimiliki oleh kaum muslimin. Perkara apa yang berlaku selepas itu? Kehancuran kota Madinah atau kharabu Yathrib. Ini pun telah kita bahaskan. Kharabu Yathrib, kehancuran kota Madinah, berlaku selepas kemenangan dan kemenangan kaum muslimin di bumi Syam dan kemakmurannya.
Kerana pada waktu itu kota Madinah sedang mengalami masalah di mana masuknya anasir-anasir kerosakan di dalam kota itu, sehingga Nabi menyifatkan betapa ramainya orang-orang kafir, fasik dan munafik berada dan mendiami kota Madinah pada saat itu. Lalu Allah menyelamatkan kota itu daripada kerosakan yang mencemarkan kesucian dan kehormatannya dengan berlakunya gempa yang besar, sehingga menyebabkan kesemua penduduk Madinah meninggalkan kota itu kosong tanpa penghuninya. Ini cara Allah membersihkan kota itu. Bawa keluar semua penduduk. Nanti setelah fitnah ni tamat, sebelum hari kiamat, Allah akan kembalikan orang-orang beriman untuk mendiami kota Madinah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, kaum muslimin, yakni kerajaan umat Islam di bumi Syam itu, selepas kehancuran Madinah, mereka akan terlibat dalam beberapa peperangan. Yang pertama, mereka akan berperang dengan penguasa semenanjung tanah Arab. Muslim hari ini kalau kita tengok di bawah Arab Saudi lah. Tapi dalam hadis mereka akan diperangi oleh kerajaan kaum muslimin di bumi Syam itu. Dan fayaftahu Allah beri kemenangan kepada kaum muslimin di bumi Syam. Maknanya Mekah, Madinah, semenanjung tanah Arab akan duduk di bawah kekuasaan kerajaan umat Islam di bumi Syam, yang berpusat di Baitul Maqdis. Selepas itu kita akan memerangi thumma taghzuna antumul Faris, kemudian kamu akan memerangi bangsa Farsi. Farsi ini Iran, ya, Iraq itu pun Farsi juga, cuma Iraq dia dah termasuk dalam kalangan negara Arab, tetapi bangsa asal mereka dahulu kebanyakannya orang-orang Farsi. Abu Hanifah, Imam Hanafi itu orang Farsi, ya. Iran hari ini tu, Iran memang sure lah, Iranian itu adalah bangsa Farsi lah, Persian, ya. Dan nanti tuan-tuan, kita akan sampai ke satu tajuk ketika kedatangan Dajjal kepada orang Yahudi. Yang akan sambut kedatangan Dajjal itu adalah Yahudi Asfahan. Nabi sebut Yahudi Asfahan. Asfahan ni mana? Iran. Tapi kalau kita tengok hari ini, Iran tak ada Yahudi. Bukan tak ada, Iran masih ada Yahudi, tetapi Asfahan tak ramai pun Yahudi yang ada, kerana berlakunya migrasi besar-besaran mereka ke Israel, terutama sejak 1950. Jadi di Israel itu ada kelompok Yahudi Asfahan. Memang ada sampai ke hari ini, Yahudi asal Asfahan, berbangsa Parsi, ya, orang-orang Farsi yang beragama Yahudi. Okey, dia orang bukan bangsa Yahudi. Saya dah clarify dengan tuan-tuan, mana ada bangsa Yahudi sebenarnya. Barat tipu kita dengan mewujudkan istilah bangsa Yahudi. Yahudi agama, tak ada orang berbangsa Yahudi. Habis tu kalau orang Malaysia, bangsa Melayu jadi Yahudi, adakah dia jadi bangsa Yahudi? Bangsa dia still Melayu, dia memeluk agama Yahudi. Itu boleh terjadi. Tapi Barat meletakkan siapa saja orang Yahudi maka dia menjadi bangsa Yahudi. Tak betul. Bangsa mengikut bangsa asal, Eropah ke, Afrika ke, Parsi ke, agama Yahudi. Okey, itu nanti kita akan ceritakan semana mesej penting daripada hadis Nabi SAW. Baik, selepas kemenangan Islam di Farsi, runtuhnya kerajaan Iran yang diterajui oleh Ayatullah beraliran Syiah itu dengan proksi ketenteraannya, Hizbullah, Houthi, itu semua punya proksi-proksi lah tu, ya. Jatuh kerajaan mereka, wilayah Farsi juga akan dimiliki, akan duduk di bawah kekuasaan Islam di bumi Syam. Apa yang berlaku selepas itu? Thumma taghzuna antumur Rum, lalu kamu akan memerangi bangsa Rom. Ini yang kita nak bincang ni. Rom, tuan-tuan, sebelum itu, sebelum peperangan dengan Rom itu, Rom berdamai dengan kaum muslimin. Apa kaum muslimin tu? Kerajaan di bumi Syam itu.
Jadi tuan-tuan, semasa kerajaan Islam di bumi Syam itu mengalahkan Yahudi, Rom bersama dengan kita. Ketika berlaku peristiwa seterusnya, iaitu kehancuran kota Madinah, Rom ada perdamaian, masih dalam perdamaian dengan kaum muslimin. Ketika kerajaan kaum muslimin di bumi Syam itu menang ke atas semenanjung tanah Arab dan Farsi, Rom bersama dengan kaum muslimin. Tetapi selepas kemenangan-kemenangan itu, mereka mengisytiharkan kemenangan itu adalah kemenangan salib. Nabi sebut, fayarfa'u ahlus salibis salib. Nabi kata, seorang ahli salib mengangkat salib dan menyatakan semua kemenangan itu adalah kemenangan mereka. Maka berlakulah titik pemisahan ataupun pembubaran perjanjian antara kaum muslimin dan Rom. Dan kita akan bincangkan malam ini tentang peperangan itu. Siapa Rom? Kita dah bincang pada kuliah subuh yang lalu. Kuliah saya ni memang macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh putus. Kuliah saya ni memang tuan-tuan kena follow betul-betul. Ya, saya memang kalau kuliah memang saya bawa macam ni lah. Kita tak main cerita hari ni habis hari ni betul kita. Tak, memang kena follow. Sebab kuliah yang lepas saya tak mungkin nak ulang balik tentang Rom itu. Tapi cukuplah kalau tuan-tuan nak faham. Tapi kalau tak dengar kuliah yang lepas, jangan bersoal. Okey, cukuplah kita faham Rom itu paksinya adalah Empire Rusia yang ada pada hari ini. Cukup kita faham macam tu. Okey, baik. Rom ni sinonim dengan Eropah lah. Okey, cuma Rom ni sejarah dia panjang. Rom ni kita boleh katakan induk asal bangsa Eropah Rom, tapi bukan Mak Saleh rambut perang. Itu kita kena faham. Okey, tu saja. Sebab Mak Saleh rambut perang tu, itu adalah orang-orang Norman dan Anglo, ataupun kita kenali sebagai Viking, Anglo-Saxon. Itu adalah orang-orang yang asalnya menetap di kawasan bumi yang paling tinggi, Scandinavian. Kan orang-orang Viking kan asal sana, Scandinavian. Kalau tuan-tuan berjalan ke Sweden, ke negara-negara tu, tuan-tuan hampir tak jumpa orang rambut hitam. Dia orang tu bangsa penjajah. Dia orang tu menjajah tanah-tanah Eropah sebelum menjajah seluruh muka bumi. Semasa British pergi satu dunia termasuk tanah Melayu, bangsa dia bukan bangsa asal Eropah lagi. Bangsa British tu adalah assimilate daripada orang-orang Viking. Ya, orang-orang Norman. Tengok sajalah keturunan Elizabeth tu. Elizabeth tu daripada keturunan Rollo. First William I dulu 1066 naik takhta. Dia tu orang Normandy, suku Viking. Kan, semualah wakil-wakil British yang datang ke negara kita, J.W. Bush ke, Stamford Raffles ke, James Brooke ke, siapa lagi, Francis Lake mendarat di Pulau Pinang tahun berapa? Tak ingat. Tapi semua tu bangsa dia, penjajah yang datang. Alfonso de Albuquerque ke, Lopez de Squarea ke, walaupun kita kenali orang Portugal, tapi itu semua assimilate daripada bangsa-bangsa Viking yang menjajah Portugal waktu tu. 1511 dia datang tanah Melayu. Lepas tu datang Belanda kan. Belanda datang bila? 1641. Belanda yang datang tu pun orang-orang tu juga. That's why kalau kita pergi ke Holland hari ni, orang akan kata Holland tu adalah orang Viking. Dia akan kata macam tu sebab asimilasi kacukan. Kan. Lepas tu tahun 1786 datangnya Francis Lake ke Pulau Pinang. Semua orang yang sama tuan-tuan. Semua bangsa-bangsa tu juga sebenarnya bangsa yang melakukan kerosakan besar di atas muka bumi ini dengan melakukan penjajahan, penjarahan, penguasaan. Sampai ke merdeka pun dia akan meninggalkan sistem yang dia bawa untuk diikuti oleh wilayah-wilayah dan umat bekas jajahan dia secara autopilot. Autopilot lah, dah boleh jalan sendiri dah. Dia dah tinggal satu sistem, you all follow je lah sistem ni. Okey. Baik. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian, kalau kita bincang tentang Rom ni, orang Rom asal. Okey, kalau asal dia, kalau tuan-tuan masih nak melihat orang-orang Rom asal macam orang Itali, yang macam itulah. Tuan-tuan senang je, orang-orang Eropah yang
Kulit dia bukan merah macam orang-orang Mak Saleh yang kita kenali, dan rambut mereka tu hitam. Itulah orang-orang Rom asal. Tapi banyaklah sekarang ni dah wajah dia tu campur-campur lah, sebab dah macam-macam campur dan sebagainya. Tapi kesinambungan kerajaan Rom yang wujud di zaman Nabi itu diteruskan oleh Empire Rusia pada hari ini dengan mengekalkan identiti agama yang sama, iaitu Gereja Ortodoks Timur. Rusia belum Christmas tuan-tuan. Hari ini Rusia tak sambut Christmas. Christmas hari ini disambut oleh Katolik sahaja. Rusia akan sambut pada 7 Januari nanti. Okey. Baik. Jadi hadirin sekalian, kalau kata tentera salib dulu yang datang merampas Baitul Maqdis, mereka pun bukan Rom. Salib Viking. Salib datangnya daripada Eropah Barat. Saya dah jelaskan kepada kita semua. Jadi tuan-tuan, kita nak bincang Rom. Rom ni siapa? More kepada Eropah Timur, Eastern Europe. Paksi utamanya hari ini adalah Rusia. That's why tuan-tuan nampak hari ini Rusia sangat bersama-sama dengan kerajaan-kerajaan Islam untuk support Palestin. Nampak tak? Semua boleh nampak benda ni. Tapi ingatlah, kita terima saja dia orang nak support kerana mereka ada titik pertemuan dengan kita menentang Barat dan Israel. That's why mereka support kita habis-habisan, dan tidak mustahil dalam sebulan dua ni mereka juga akan terlibat dengan sebuah peperangan yang turut memerangi atau menentang kuasa Barat dan juga Israel di Timur Tengah. Dia akan bersama dengan kaum muslimin, because Nabi dah sebut satu salihukumur Rom. Rom akan berdamai dengan kalian. Tapi betul ke dia berdamai? Dia memang berdamai. Tapi Nabi ada sifatkan kepada kita, summa taghzuna antum. Selepas Rom tu berdamai dengan kamu, kamu akan berperang bersama-sama dengan mereka. Sepakat, buat kerjasama, berperang. Wahum adu, kata Nabi. Tapi Nabi dah bagi tahu, sedangkan mereka itu tetap musuh, merupakan musuh. Dia buat ni bukan kerana dia support Islam, mustahil. Tapi kerana titik pertemuan geopolitik, musuh yang sama iaitu Barat. Selagi mereka tidak Islam, mereka tak akan bersama Islam. Itu hukum dia. Mereka still Kristian. Okey, walaupun Kristian mereka berbeza dengan Kristian di Barat. Kan? Lain tuan-tuan Kalau tuan-tuan tengok dia punya ni pun lain. Pop Vatican tu itu Katolik. Kalau tuan-tuan tengok identiti biara ataupun pendeta Gereja Timur lain, pakaian dia pun lain. Pakai warna hitam. Pop kan warna putih. Beza, dua aliran yang berbeza, tapi still Kristian yang sama. Satunya Ortodoks, satunya Katolik. Dia banyak pecahan. Okey. Sebab tu word Kristian ni tak usah gaduh. Kan? Mana gaduh ke Ashabul Kahfi, orang Kristian tak Kristian kan? Apa benda lah kan tuan-tuan. Kita sejarah pun tak tahu kan. Maki sedap. Janganlah macam tu kan. Apa saja boleh jadi peluang politik, kita maki cukup-cukup. Kita sejarah pun tak tahu. Ashabul Kahfi ni bangsa apa pun tak tahu. Dia bukan orang Arab. Ashabul Kahfi ni orang Rom asal. Ni boleh kita cerita hari ni lah, sebab kita nak cerita pasal Rom. Ashabul Kahfi ni orang berbangsa Rom asal, yang merupakan ahlul kitab, penganut ajaran Injil. Beriman ke tidak? Beriman. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka. Beriman. Hidup selepas Nabi Isa, sebelum Rasulullah. Orang Rom asalnya nak bunuh Nabi Isa kerana terpancing dengan propaganda Bani Israel dari penganut Yahudi. Tapi akhirnya Allah takdirkan orang Rom menganut ajaran Injil. Itulah muncul daripada situ Ashabul Kahfi. Tapi masalah Ashabul Kahfi, dia terima ajaran Injil dalam keadaan rajanya masih seorang Taghut.
Rajanya masih seorang yang ahlu syirik. Tu yang dia orang pergi selamatkan diri masuk ke gua tu, cerita dia. Boleh? Okey. Ahlul kitab ni, pengamal Injil ni, Quran sifatkan dengan panggilan Nasara, Nasrani. Jadi kalau saya tanya tuan-tuan, Nasrani ni beriman ke tidak? Nasrani ni beriman ke tidak? Al-Yahud wal Nasara. Depend. Kalau dia meletakkan Isa adalah utusan dan hamba Allah, dia beriman. Tapi kalau dia mengikut aliran yang menyatakan Isa anak Tuhan, dia kufur. Ya? Boleh? Begitu. Kristian, English kan? Terjemahannya bahasa Arab, bukan Nasrani. Kristian, kalau diterjemah ke bahasa Arab, dia disebut Masihiyah. Kalau kita sebut agama Masihiyah di tanah Arab, maknanya itu agama Kristian. Itu maksudnya. Kalau kita sebut Nasrani, dia lebih merujuk kepada Ahlul Kitab hak dulu. Okey. Boleh beza Kristian tu datang daripada perkataan apa? Christ. Christ tu apa kalau diterjemah? Al-Masih. Al-Masih. Terjemahannya ke English, Christ. Kristian, Masihiyah, agama. Al-Masih itu siapa? Al-Masih, Christ tu siapa? Christ. Christ tu Al-Masih. Al-Masih tu siapa? Isa. Isa Al-Masih. Cuba terjemah Isa Al-Masih ke dalam English, jadi apa? Jesus Christ. Yes, Jesus Christ. We love Jesus Christ. Mati kena kritik, ustaz, apa ustaz ni dah masuk Kristian ke? Kita tak faham. Itu istilah, tuan-tuan. Jesus Christ, terjemah ke Arab Isa Al-Masih. Antichrist siapa? Ada watak dalam Kristian Antichrist, anti kepada Al-Masih. Dajjal, Antichrist. Nabi pula panggil Al-Masihud Dajjal, Al-Masih yang dusta. Nampak tak? Tu dia. Jesus Isa, Christ Al-Masih. Daripada Al-Masih, daripada word Christ tu muncul Kristian. Al-Masih jadi agama Kristian, Masihiyah. Apa maksud Masihiyah Kristian? Agama yang mempertuhankan Christ. Jesus Christ. Tu dia. Boleh faham Pusing situlah. Habis tu Ortodoks dengan Katolik ni beza apa? Ni mazhab. Dua-dua sama. Mempertuhankan Isa sebagai anak Tuhan. Habis cerita. Sama je. Dua-dua. Boleh panggil lagi mereka Ahlul Kitab. Ini masalah pengistilahan. Sebab itu bila Yang Berhormat Perdana Menteri sebut Ashabul Kahfi adalah Kristian, ialah dia menimbulkan perbahasan tu saja. Tapi semua orang akui, termasuk beliau, bahawa Ashabul Kahfi adalah fityatun amanu, pemuda yang beriman, tu clear. Cuma boleh tak boleh panggil Kristian tu saja. Itu istilah dia. Kerana Kristian di dalam kalangan masyarakat Malaysia lebih merujuk kepada mereka yang mempertuhankan Isa, sedangkan kalau di tanah Arab dia lebih luas pandangannya. Sebab ada juga yang menyatakan tak salah kalau nak panggil Ahlul Kitab dahulu yang beriman pun sebagai Kristian, kerana Kristian hari ini merujuk kepada orang yang beramal dengan Ahlul Kitab. Begitu je lah. Okey, habis kita. Jadi Rom ni dia Kristian, sama dengan Barat. Okey, cuma dia lebih Kristian asal berbanding dengan Eropah ataupun Rom Barat. Itu saja beza dia. Okey, baik. Sebelum kita pergi lanjut kepada peperangan tersebut, ini ada cerita yang menarik berkenaan dengan bangsa Rom. Dalam Sahih Muslim daripada Al-Mustawrid Al-Quraisy pernah berkata, di sisi seorang sahabat namanya Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Zaman Nabi, Rom kerajaannya di Istanbul, pusat dia. Okey, pusatnya di Istanbul.
Tapi masa zaman Nabi Isa ni Bani Israel. Bani Israel agama apa? Yahudi. Rom waktu tu agama apa? Belum ada Kristian waktu tu. Belum ada ajaran mempertuhankan Isa. Masa Nabi Isa hidup, ajaran mempertuhankan Isa belum wujud. Rom agamanya pagan, penyembahan berhala dan dewa waktu tu. Sedangkan Bani Israel Yahudi, Ahlul Kitab, Taurat. Bani Israel duduk mana? Jerusalem lah, tuan-tuan. Okey, Nabi Isa ni lahir di satu tempat, dikatakan nama daerah itu Nasiriyah. Tempat lahir Nabi Isa di Nablus, Palestin. Daripada word Nasiriyah itulah munculnya perkataan Nasrani. Pengikut-pengikut Nabi Isa dipanggil Nasrani. Hari ini ditukar oleh Israel menjadi Nazareth. Nampak tak dalam map Israel tu, Palestin tu, Nazareth. Itulah tempat dia tu, di Nablus. Okey. Jadi Rom pada zaman Nabi Isa pagan, sembah dewa, sembah berhala. Habis dewa lah, dewa Zeus, dewa apa lagi dia sembah, dewa Semiramis, dewa apa lagi, dewa Starbucks pun dia sembah, dewa Zeus pun dia sembah, dewa Nike kasut pun dia sembah. Tu semua nama dewa tu, tuan-tuan. Kan, yang tak dewa kopi Pak Mat dia. Itu je lah. Okey, kopi hang tua, itu tak dewa. Kan, baik. Jadi dia orang ni sembah berhala. Baik, waktu tu lepas Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan pernah dengar nama Hawariyun kan? Hak 12 orang tu dalam surah Saf tu. Hawariyun ni menyebarkan dakwah. Tapi ada perintah untuk dibunuh juga Hawariyun ni. Sebab bila Nabi Isa dihukum oleh Rom pun perintah Hawariyun pun kena bunuh juga. Bani Israel suka lah, sebab Bani Israel ni orang Yahudi memang inti Nabi Isa, tuan-tuan. Diburulah semua yang ada. Sampailah satu cerita, seorang daripada Hawariyun tu bernama Barnaba. Kan ada Injil Barnaba. Okey, saya ringkas ceritalah. Barnaba ni yang menjadi punca akhirnya Rom menganut ajaran Injil. Tu dia. Orang-orang Rom pada masa tu akhirnya Allah takdirkan mula menganut ajaran Injil melalui satu peristiwa berkaitan dengan Barnaba ni. Sebab Barnaba berjaya mendakwah orang yang nak bunuh dia. Dan orang tu pula dengan kekuasaan, ya dia militer, ada kekuasaan militeri semua kan. Dia pula tolong dakwah apa yang Barnaba sampaikan, menyebabkan akhirnya ajaran Injil tersebar kepada bangsa Rom. Kat situlah akhirnya pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ni menganut ajaran Injil, mempertahankan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka ni hidup dalam era sekitar lebih kurang 100 Masihi lebih. Maknanya setelah ajaran Injil tersebar kepada bangsa Rom. Tapi belum meluas lagi waktu tu. Rajanya waktu tu masih seorang yang kufur. Tu yang dia orang nak pergi tangkap Ashabul Kahfi, mereka lari masuk dalam gua tu. Tidurlah berapa lama? 300 tahun. 300 ke 309? Mana satu ni? Walabithu fi kahfihim salasami'ati sinina wazdadu tis'a. Mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Apa maksudnya? Tidur tu 300 tahun, lepas tu bangkit dari tidur. Bangkit dari tidur mati terus ke? Tak. Kan pemerintah masa dia bangkit tu kan Muslim, betul? Pemerintah tu buatkan binaan di atas gua tersebut. Binaan itu dijadikan sebagai masjid oleh pemuda-pemuda tersebut. Lalu mereka beribadah di masjid itu dengan memilih untuk terus tinggal di gua tersebut selama 9 tahun. Tu cerita dia, tuan-tuan. 300 ditambah, lalu ditambah 9 tahun, lepas tu wafat. Tuan-tuan jangan tanya saya kenapa dia orang tak balik rumah dia orang. Bukannya 3 tahun tidur 3 tahun boleh balik kan? 300 tahun kan? 300 tahun leasehold pun dah tamat, 99 tahun, rumah pun dah tak ada. Waktu tu nak balik mana, tuan-tuan? Yang hidup tu bukan lagi cucu kalau ada, kalau mereka meninggalkan anak-anak waktu tu. Tapi dikatakan mereka tak berkahwin lah, belum berkahwin saat kejadian kan? Itu cerita dia. Jadi masa mereka bangkit tu, pemerintah sama ajaran dengan mereka, iaitu pengamal
Injil. Masa mereka bangkit tu sekitar lebih kurang 100 tahun sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu cerita dia. Baik. Lepas tu saya cerita balik. Bila ajaran Injil dah menyebar kepada bangsa Rom, itu yang sampai dianuti oleh seorang wanita bernama Helena tu. Helena ni isteri kepada ayah Raja Konstantin the Great. Konstantin Agung tu, Konstantinopel tu asal daripada nama dia lah. Dia merupakan salah seorang maharaja Rom, naik jawatan maharaja Rom, ganti bapak dia. Bapak dia pagan, kekal agama dewa-dewa ni, sembah berhala. Mak dia ajaran Injil. Jadi bila dia membesar, dia pilih ajaran mak dia berbanding ajaran bapak dia, sebab dia tengok ajaran bapak dia lintang bukang, kitab pun tak ada, apa pun tak ada. Jadi dia ambil ajaran mak dia. Jadi dia menjadi pengamal Injil. Tapi tuan-tuan hadirin sekalian, ini berlaku sekitar tahun 300 Masihi, yakni 300 tahun selepas era Nabi Allah Isa diangkat. Allah tak pelihara Injil seperti Allah pelihara Al-Quran. Maka hasilnya apa pada waktu itu? Agama Ahlul Kitab Injil ni caca merba, banyak pertelingkahan, banyak perdebatan, banyak perselisihan. Antara yang diperselisihkan adalah status Nabi Allah Isa alaihi salam waktu itu. Maka apabila Konstantin the Great ni naik sebagai maharaja dan memilih agama ibunya Ahlul Kitab, ajaran Injil, dia nak jadikan ajaran Injil ni sebagai agama rasmi Empire Rom. Ini sejarah kalau tuan-tuan tengok kenapa hari ini Eropah agama Kristian. Jadi dia nak jadikan Injil sebagai agama rasmi, dia kena buat banyak clarify. Tu yang dia himpunkan seluruh pendeta-pendeta tu, ya, nak bincang, nak cari kesepakatan. Seorang Yahudi, Paulus, telah mengambil kesempatan dan menyebarkan ideologi Isa anak Tuhan. Dialah punca. 312 Masihi. Diterima pula pada waktu itu dalam persidangan tersebut, dan diterima oleh Konstantin the Great, yang selama ni hidup dengan dua agama. Tengok mak Ahlul Kitab, tengok bapa sembah dewa. Dia terima. Muncullah ajaran Kristian pada waktu itu, ajaran mempertuhankan Al-Masih Isa alaihi salam. Jadi sepanjang hayat Nabi Isa pernah tengok agama Kristian tak? Tak pernah. Nanti Nabi Isa turun, nanti insya-Allah sikit lagi, bukan sikit lagi, lepas ni lah Nabi Isa turun. Lepas itu antara tugas Nabi Isa adalah mematahkan salib. Apa makna mematahkan salib? Menghapuskan agama Kristian. Habis. Apa jadi penganut-penganut Kristian? Masuk Islam. Yes. Sebelum kewafatan Nabi Isa, semua Ahlul Kitab akan masuk Islam. Masa Nabi Isa wafat, tak ada agama samawi melainkan Islam. Termasuk Yahudi yang tinggal pada waktu tu. Ada Yahudi? Ada. Ya, yang terhapus tu negara dia, orang Yahudi tu ada. Nanti kita akan cerita macam mana, insya-Allah. Okey? Baik. Okey. Sambung balik cerita. Boleh ya? Santai-santai lah cerita ni kan. Mood-mood cuti ni. Nampak pun muka-muka cuti lagi ni. Okey, sambung balik. Ammar ibn al-As Al-Mustawrid Al-Quraisy pernah berkata di sisi seorang sahabat Ammar ibn al-As. Apa dia kata? Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, kelak akan datang hari kiamat dalam keadaan bangsa Rom adalah penduduk bumi yang paling ramai. Ramai ke Rom ni? Tak. Tapi Nabi ada sebut, kiamat berlaku dalam keadaan bangsa Rom adalah bangsa yang paling ramai atas muka bumi. Penduduk Eropah tak sampai 1 bilion kan. Eropah Barat, Eropah Timur, campur dua-dua, tak sampai. China dengan India saja, dua-dua tu sudah mencecah 3 bilion penduduk dia. Mana pergi China, mana pergi India? Kenapa Nabi tak sebut kiamat berlaku bangsa Hind, India paling ramai, atau bangsa Sin? Ini jadi satu persoalan.
Allahu alam tuan-tuan. Kerana Nabi pernah menyifatkan akan berlaku peperangan besar antara pihak timur dan barat. Ya. Kehancurannya kehancuran yang tak pernah dilihat oleh manusia. Sampai sahabat tanya, bahagian bumi mana yang akan hancur dahulu, timur atau barat? Nabi jawab, yusraha summa yumnaha. Nabi kata bahagian kirinya lalu diikuti oleh bahagian kanannya. Nabi tak jawab timur atau barat, tapi Nabi jawab kiri dulu hancur diikuti dengan bahagian kanan. Boleh jadi tuan-tuan tak tahulah apa jadi, kita wal'iyazubillah, kita pun tak tahu. Tapi hari kiamat bangsa yang paling ramai survive hidup adalah Rom, Eropah Timur lah kalau kita ikut orang-orang Europe. Begitu. Ada soalan? Enggak. Dulu masa isu kecoh-kecoh isu vaksin tu, ingat tak? Kita sekarang kan isu vaksin balik kan. Anti vaksin ni paling banyak di Europe tuan-tuan sebenarnya, bukan Malaysia. Malaysia ni mana ada yang acah-acah tak nak ambil pun tak boleh masuk mall, ambil. Kan ustaz-ustaz yang anti vaksin ada, tak boleh mengajar, tak ada ni, cocok kok mana pun. Tapi Europe paling ramai anti. Dan Russia dia tak pakai vaksin luar, kan dia ada vaksin dia Sputnik. Itulah. Jadi ada lah puak-puak ni kata kan, aku duk baca hadis ni kan, aku takut lah sebenarnya, dia kata kan. Masa tu pula ada teori ambil vaksin 2 tahun mati. Sekarang alhamdulillah lah dah lebih 2 tahun tak mati-mati, okey lah. Kan. Cerita lah, dia sekadar cerita, tak ada kaitan pun saja saya sebut. Tapi ada hadis mana Nabi kata kiamat berlaku, bangsa Rom paling ramai. Apa sebab masih menjadi tanda tanya? Kerana Nabi tak jelaskan kenapa, apa sebab. Ya, adakah mereka tak terlibat dengan kematian mengejut yang akan berlaku banyak suatu ketika sebelum dunia membawa kepada hari kiamat, atau mereka adalah bangsa yang selamat daripada peperangan? Semua tu masih menjadi misteri. Okey, tapi mereka adalah bangsa yang paling ramai. Baik. Lalu Amr ibn al-As bertanya kepada Al-Mustawrid Al-Quraisy tadi, jelaskan apa yang engkau katakan itu, tolong clear sikit, tak berapa jelas ni, kata Amr ibn al-As. Dia menjawab, aku hanya mengatakan apa yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Aku tak cakap apa-apa melainkan benda tu aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu je Nabi sebut. Baik. Hadirin mati Allah sekalian, tadi saya dah cerita dah, benda ni dah nampak dah pada hari ni. Rom ni, Russia ni, paksinya Russia lah, dan dia akan diikuti oleh beberapa negara lain yang pro kepada dia. Dia akan berdamai dengan kaum muslimin. Sekarang pun dah nampak dah macam mana. Apa yang Nabi SAW sebut daripada tanda-tanda besar ni memang satu persatu clear berlaku pada hari ini. Dan janganlah kita berawang-awangan lagi, berada di awang-awangan menyatakan kita masih jauh daripada umat akhir zaman. Sebenarnya tuan-tuan, indikator terbesar akhir zaman ni apa? Berlakunya pertembungan Islam dan Yahudi. Itulah indikator paling besar. Bila umat ini telah melihat berlaku pertembungan Islam dan Yahudi, umat ni betul-betul berada pada umat generasi-generasi terakhir yang akan melihat segala peristiwa-peristiwa besar. Sebab pertembungan Islam dan Yahudi ni Nabi cerita dengan sejumlah hadis yang banyak, majoritinya berkait dengan peperangan. Tapi adakah tuan-tuan tahu, sebelum cerita Yahudi datang ke Palestin, perang terakhir Islam dan Yahudi adalah pada tahun 7 Hijrah dalam perang Khaybar. Zaman Rasulullah hidup lagi. Itulah perang terakhir Islam dan Yahudi. Lepas tu tak ada. 1300 tahun dunia sepi melihat Yahudi dan Islam berperang. Yahudi pun tak ada kerajaan, nak perang macam mana? Sampailah mereka dibawa oleh British ke tanah Palestin secara beransur-ansur daripada 1917. 1935 mereka start tubuh brigade bersenjata mereka pertama, attack warga Arab Palestin. Itulah titik permulaan. Boleh saya sebutkan tarikhnya 1935. Tu
itulah titik permulaan pertembungan Islam dan Yahudi yang kekal sampai ke hari ini. Sudah masuk ke tahun hampir 90 tahun. Jadi kita nak nafikan lagi, kita dah melihat. Kalau kita ni hidup 1800, 1700, kita hanya mendengar hadis tentang pertemuan Islam dan Yahudi, tapi kita tak tengok hakikat dia. Kalau kita hidup pada tahun-tahun itu, Hang Tuah tak tengok. Kalau Hang Tuah wujud lah, kan? Hang Tuah tu tak pernah tengok Islam bertembung dengan Yahudi, tak pernah. Tapi kita yang hidup selepas 1930-an ni, kita dapat melihat apa yang Nabi sebutkan itu benar. Baik, sebab itulah kita kena bersedia dengan semua perkara ni. Cukup tahulah, tak payahlah kita nak takut ke apa tu, tak perlulah kan. Tapi cukup kita tahu hadirin sekalian benda ni. Baik, macam mana perang ni boleh terjadi sedangkan Rom berdamai dengan kita, dan kita mengecapi banyak kemenangan juga hasil daripada manfaat pendamaian tersebut? Ialah tuan-tuan, pada hari ni logik cerita lah kan tuan-tuan, logik cerita, senang cerita. Tuan-tuan akan petikai Arab tak tolong Palestin. Okey, dia tak semudah kita boleh bicara. Ada negara Arab yang memang tak fikir pasal Palestin, siap buat kerjasama ekonomi dan politik dengan Israel. Macam-macam projek lah, New Middle East lah, New Pipeline Gas lah, apa semualah, Neom City lah dan sebagainya. Saudi, UAE ni memang tak boleh pakai pun tuan-tuan, memang clear, memang dia bersama dengan Israel. Tapi tuan-tuan tak boleh judge semua negara Arab sama. Contoh saya ulang kerap sekali saya ulang, Mesir dan Jordan, dua negara Arab, anything happen dalam perang ni mereka akan terkesan macam mana sekalipun. Sekarang ni perang ni akan berhenti tak? Tak. Kenapa negara Arab semua seru kepada gencatan? Tapi gencatan ni adakah dia penyelesaian mutlak? Tak juga tuan-tuan. Memang kita nak gencatan sebab gencatan boleh menghentikan kematian, betul. Tapi adakah dia penyelesaian mutlak? Tak. Tak tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 10 tahun dia ulang benda yang sama. Jadi perang kena berterusan. Tapi kena berterusan, apa kesudahan kepada dua negara Arab yang menjadi jiran dia ni, Mesir dan Jordan? Dia akan terima juga impak dia. Impak apa? Pelarian. Nampak tak? Dah tu kenapa dia tak tolong masuk lawan Palestin? Seperti budak-budak TikTok duk sebut kan, macam tu. Dia tak mudah macam tu hadirin sekalian kan. Tuan-tuan tengok TikTok memanglah hak perempuan tu seorang tu siapa, saya geram tu dengan dia kan. Tentera kesayangan kita, iyalah semua sayang tentera tu, tak nafi. Tapi kau bercakap tak ada knowledge tentang job ke, geram tu saya kan. Dia bercakap tu soal mudah, dia duk bercakap tu macam tak semudah itu tuan-tuan. Boleh Mesir boleh masuk, Jordan boleh masuk. Kalau perang dengan Israel seorang tak apa, semua tahu belakang dia siapa. Track record contoh dari 1948, 67, 73, setiap kali peperangan sempadan Israel makin luas. Jadi benda-benda tu benda-benda yang boleh difikirkan, bukanlah orang kata jadi pengecut, tak, bukan. Kalaupun berlakunya peperangan, kita tak nak sejarah lama berulang. Biar benefit atau kemenangan itu dalam tangan kaum muslimin. Dan antara mekanisme dia adalah perdamaian Islam dengan Rom. Nampak tak benda tu boleh membawa kepada arah kemenangan? Sebab liability berhadapan dengan kuasa-kuasa besar di belakang Israel boleh dihadapi oleh Rusia dan sekutu dia Rom, sekutu timur, yang Nabi dah sebut akan memilih untuk berdamai dengan kaum muslimin. Kita sambung sikit insya-Allah lepas azan insya-Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. La